di channel. Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang ke Biar Jadi Channel. Nama aku Francis, berasal dari wilayah Sarawak, nun jauh di seberang laut. Oke, pada yang belum subscribe channel ini, sila tekan tombol subscribe dan nyalakan loceng notifikasi channel ini supaya Anda akan dapat info-info berkenaan dengan video-video yang akan datang. Pada yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua. Semoga Anda semua dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Kali ini saya akan berkongsi satu lagi info berkenaan dengan satu lagi tumbuhan sayuran, yaitu cekor manis atau nama saintifiknya Sauropus androcnus. Pokok cekor manis dikenali juga sebagai pucuk manis kalau dalam bahasa Malaysia. Kalau dalam bahasa Cina dia dipanggil manicai. Manicai kalau bahasa Cina. Kalau raunok dari bahasa Vietnam, dan dari Dayak Salako ya dipanggil cangkuk mansik. Oke, seterusnya cekor manis ataupun pucuk manis ataupun cangkuk mansik ini tadi merupakan tanaman yang paling populer di Asia Tenggara dan paling banyak ditanam di negara seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Itu tadi serba sedikit pengenalan berkenaan dengan tumbuhan cekor manis nih tadi. Kita pergi kepada ciri-ciri tumbuhannya. Tumbuhan ini ataupun sayuran ini ianya boleh hidup dan tumbuh setinggi 8 meter kalau tidak dicantas. Oke, kita beralih kepada batang dah. Ciri-ciri tumbuhan ini, batang dah. Batang cekor manis tidak bercabang. Ianya tidak bercabang jika selalu dicantas. Dia berwarna hijau tua apabila muda dan berwarna keperangan apabila batang dia sudah matang. Daunnya pula berbentuk bujur, tirus di hujung, lepas tu berselang-seli. Ianya daun jenis daun tunggal. Lepas tu di permukaan atas daun ianya berwarna hijau, dan permukaan bawah dia ianya berwarna hijau muda. Okey, pokok cekor manis ni ada juga mengeluarkan bunga. Bunganya bunga tunggal kecil berbentuk bulat hijau keputihan apabila dia masih muda, dan ia akan bertukar kepada merah jambu apabila bunga dia tu dah matang. Bunganya akan keluar di celah ketiak daun. Jangan kata manusia ada ketiak, pokok pun ada ketiak. Di sebalik daun itu, di situ dia akan keluarkan satu bunga. Kita pergi kepada buah dia pula. Buah cekor manis berbentuk bulat, lepas tu sederhana besar. Ianya ada berlekuk 6. Di dalamnya ada biji benih berwarna hitam. Lepas tu bila dia masih muda, warnanya berwarna hijau muda, dan apabila ianya dah matang, ianya akan bertukar kepada putih keungguan. Apabila buah dia dah cukup matang, ia akan merekah dan terpecah kepada 3 pangsa untuk melepaskan biji-biji benih dah. Okey, itu serba sedikit pengenalan dan ciri-ciri tumbuhan, yaitu cekor manis. Selepas ni kita akan pergi kepada khasiat cekor manis. Cekor manis adalah salah satu tumbuhan yang memiliki vitamin K. Vitamin K dapat mengurangkan risiko resistensi insulin sehingga boleh melawan penyakit diabetes. Vitamin K juga dapat ditemui dalam semua jenis sayuran hijau seperti brokoli, bayam, apalagi cekor manis tinda tadi, kol, selada air, dan macam-macam lagi. Yang penting ianya sayuran hijau. Ia juga boleh dikatakan boleh merawat panas badan, tekanan darah rendah,
uh, pengeluaran susu ibu yang kekurangan. Ia juga boleh merawat sistem pembuangan air kecil yang bermasalah, penyakit jantung, dan saluran darah. Itu adalah serba sedikit khasiat dan vitamin yang ada dalam cekor manis. Kita beralih pula kepada cara penanamannya. Pokok cekor manis ni ataupun pucuk manis boleh ditanam melalui dua kaedah, yaitu melalui keratan batang dan biji benih. Dalam dua kaedah penanaman ni, yang paling bermutu apabila kita tanam melalui keratan batang dah. Ianya mudah hidup berbanding dengan biji benih dia tu. Biji benih dia mungkin boleh hidup, tetapi akan mengambil masa yang lama daripada keratan batang dah. Pokok cekor ia boleh tumbuh dalam keadaan matahari penuh, serta boleh juga hidup di bawah naungan yang redup. Tak ada masalah semua tu. Dia boleh hidup di mana saja. Pokok cekor juga tidak mempunyai sebarang masalah dalam pemilihan tanah jika kita nak menanamnya. Ia boleh hidup dalam tanah yang beresid tinggi serta tanah liat. Itu adalah serba sedikit tentang info cara penanaman cekor manis ni tadi. Dia ada dua kaedah, biji benih dan keratan batang. Lepas tu tentang cahaya, dia boleh hidup di bawah cahaya yang penuh ataupun di bawah naungan yang redup, dia juga pun boleh hidup. Lepas tu tentang tanah dah, tanah yang beresid pun dia boleh hidup, dan tanah liat pun dia boleh hidup. Jadi boleh dikatakan pokok cekor manis ni adalah satu tumbuhan yang betul-betul mempunyai sifat juang yang tinggi. Dia tak mudah mati. Okey, setelah semuanya kita dah cerita serba sedikit tadi, bermula dari pengenalan ciri tumbuhan, khasiat serta penanaman dia. Sekarang ni saya akan tunjuk pokok cekor manis tu macam mana rupa dah. Okey, ini adalah pokok cekor manis. Daunnya berwarna hijau. Berwarna hijau, bujur dan tirus di ujungnya. Dia ada mempunyai satu pucuk sini. Dia masih muda, berwarna hijau muda, hijau tua. Dan apabila dia dah tua, dia tak ada batang lagi. Yang ni, kira yang ni lah, dia dah mula keperang-perangan sebab dia dah tua. Lagi satu ni adalah di dalam tanah. Akar dia pula, akar dia jenis rabut. Tengok akar dia. Ini akar dia. Okey. Ini adalah keratan batang yang saya tanam sebulan yang lepas tu. Dia sudah mengeluarkan pucuk dan akar. Saya tidak mempunyai dia punya buah dan bunga sebab semua pokok-pokok yang saya tanam ni semua masih muda lagi. Kalau kita nak tunggu dia punya bunga tu, dia memang makan masa sikit. Tunggu dia akan jadi betul-betul matang, baru dia akan keluar bunga dan buah dah. Anda semua pasti kenal lah benda ni, terutama sekali orang Sarawak ke orang Indonesia. Semua orang tahu sebab di kampung-kampung mesti ada menanam pokok cekor manis ni. Saya tak pasti di Indonesia apa nama panggilan dah. Kalau pada siapa yang ada tanam ataupun nama ada lain daripada yang lain, boleh komen di bawah nanti. Kita berkongsi-kongsi info. Okey, yang paling sedap adalah pucuk dia. Dianya boleh diulam begitu sahaja, tapi dia kena dicelur dululah, celur dengan air panas. Okey, last sekali info berkenaan masakan. Pokok cekor manis ni boleh diolah kepada pelbagai jenis resepi. Yang selalu saya buat adalah goreng kilas dengan telur. Itu yang salah satu dah. Lepas tu kadang akan dibuat sup campur dengan buah labu kuning tu. Yang tu. Lepas tu sekali tu dibuat ulaman. Bila diulam ni dia mesti dicelur dulu supaya dia lembut.
Tak ada lagi saya tengok orang ulam dia mentah-mentah, tak pernah lagi. Ya mesti dicelo dulu. Serta banyak variasi resepi yang boleh diolah melalui cekor manis ni tadi. Masing-masing punya idea lah. Oke, berakhir sudah video kita pada kali ini. Diharap dengan penerangan dan petunjukan yang saya buat tadi berkenaan dengan pokok cekor manis ni, Anda semua mendapat sedikit info dan manfaat melalui video ini. Oke, terus menyokong Biar Jadi Channel, biar terus semangat memberi Anda semua info-info yang menarik dan yang pelik-pelik sikit. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe Biar Jadi Channel supaya terus maju ke hadapan. Biar jadi sampai jadi.